Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Zaliha Yazid bagi kursus EPPM 2063 Etika dan Tanggungjawab Sosial Korporat. Kumpulan kami memilih untuk membuat modul kepenggunaan. Sebelum saya meneruskan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Asimah Husna binti Ahmad Yusri, Akmal Emira binti Syamsul, Nur Aina Najwa binti Abdul Malik, Nur Azmira Azira binti Syaiful Bahri dan Siti Azizah binti Abdullah. Baiklah, kami akan meneruskan pembentangan dengan laporan modul kepenggunaan. Kita mulakan dengan bahagian perkenalan. Kebelakangan ini bisa digemparkan dengan penularan wabak coronavirus. Virus ini pertamanya dijumpai di Wuhan, China, merupakan sejenis virus yang menyebabkan gangguan pernafasan. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, pihaknya sentiasa berhubung dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia untuk mempelajari ciri-ciri tindak balas virus ini. PKP pertama di seluruh Malaysia telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita, di mana hampir kesemua sektor ekonomi ditutup disebabkan keterbatasan pergerakan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia atau lebih mesra digelar sebagai pengguna telah menimbulkan beberapa isu kepenggunaan baharu dalam tempoh pandemik ini. Oleh itu, laporan projek ini lebih berkisarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan isu kepenggunaan bersesuaian dengan tajuk laporan kami, iaitu isu kepenggunaan dalam tempoh pandemik COVID-19 di Malaysia. Untuk latar belakang projek ini, kami dapat mengetahui beberapa isu kepenggunaan dalam tempoh pandemik COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini. Terdapat 5 aspek yang dibincangkan, iaitu 1. Konsep dan isu-isu kepenggunaan, 2. Agensi gerakan dan isu berkaitan, 3. Peranan masyarakat, organisasi, pihak kerajaan serta pihak persatuan, yang keempat iaitu cabaran yang mereka hadapi dalam isu ini, dan yang kelima adalah cadangan penambahbaikan serta saranan dari pelbagai pihak agar hak-hak pengguna ini sentiasa terpelihara. Untuk latar belakang responden, wakil pertama yang telah kami temu bual adalah daripada Gerakan Pengguna Siswa iaitu Encik Iqbal Hakim bin Abdul Razak yang merupakan Bendahari Agung Gerakan Pengguna Siswa UiTM Seremban. Beliau memegang jawatan sebagai Bendahari Agung GPS selama 1 tahun dan juga merupakan pelajar lepasan Diploma in Public Administration. Seterusnya, kami telah menemu bual Wakil Kelab Pengguna Peringkat Sekolah iaitu Puan Sabaria binti Awang. Beliau merupakan seorang guru di Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya dan memegang jawatan sebagai Ketua Jabatan Sains Sosial yang telah berkhidmat selama 25 tahun. Selain itu, seorang lagi responden kami dari kumpulan masyarakat juga merupakan seorang guru iaitu Cik Siti Amira binti Abdullah. Beliau telah berkhidmat selama 8 tahun sebagai seorang guru bahasa Inggeris di Sekolah Menengah Kebahasaan Lembah Bidun, Terengganu. Wakil pihak kerajaan pula iaitu Puan Suhada yang merupakan pegawai kerajaan KPDN HJP. Beliau telah berkhidmat selama 12 tahun di KPDN HJP Selangor dan memegang jawatan sebagai Ketua Seksyen. Akhir sekali, pihak syarikat korporat iaitu syarikat Ajinomoto yang bernama Encik Nur Azmi Muhammad. Beliau telah berkhidmat sebagai korporat eksekutif selama 24 tahun di syarikat Ajinomoto Malaysia Berhad. Seterusnya, bagi bahagian metodologi, kumpulan kami menggunakan 2 kaedah dalam penulisan laporan, iaitu yang pertama adalah kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yang dilakukan adalah pembacaan mengenai latar belakang kepenggunaan, gerakan kepenggunaan, gerakan pengguna siswa serta isu-isu yang berkaitan dengan kepenggunaan. Semua maklumat ini diperolehi melalui portal rasmi Kementerian Perdagangan Dalam Hak Negeri dan Had Ehwal Pengguna KPDN HDP. Kaedah yang kedua pula adalah kaedah temu bual atau kaedah kualitatif. Kumpulan kami telah menemu bual 5 orang responden dan sebanyak 10 soalan telah diajukan kepada responden. Kami menggunakan 2 platform untuk menemu bual, iaitu kumpulan kami menggunakan Google Meet dan Google Form. Seterusnya, kami akan meneruskan pembentangan dengan perbincangan projek. Di Malaysia, badan yang bertanggungjawab terhadap isu kepenggunaan di negara adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, berfungsi sebagai pengubah dasar, strategi dan mengkaji perkara berkaitan pembangunan perdagangan dalam negeri. Selain itu, KPDN HEP juga sedang mengorak langkah ke arah menjadi Kementerian Premier Negara berpandukan visinya. Antara misinya adalah meningkatkan perlakuan pengguna yang rasional dengan komuniti dan masyarakat sivil. Perkara ini bertepatan dengan moto KPDN HEP itu, iaitu Perdagangan Sehat Pengguna Berkat. Seterusnya, isu kepenggunaan dalam tempoh COVID-19 ini telah saya bahagikan kepada 5 bahagian. Yang pertama adalah harga barang meningkat. Perkara ini disebabkan oleh barang dalam pasaran semakin berkurangan, disebabkan penutupan sektor kedua, disebabkan oleh PKP.
Contohnya harga minyak masak 5 kilo meningkat 4 hingga 7 ringgit sebotol. Yang kedua, isu kuantiti barang. Perkara ini disebabkan oleh tindakan pengguna yang tidak berfikir panjang dan mementingkan diri sehingga berlakunya panic buying. Isu yang ketiga adalah berkaitan dengan syarikat penghantaran disebabkan oleh keterbatasan pergerakan. Pengguna telah mengambil inisiatif lain untuk mendapatkan barang iaitu dengan melalui syarikat penghantaran. Namun, terdapat isu pekerja membaling barang pelanggan disebabkan peningkatan beban kerja dan masalah pemberian bonus. Hal ini menyebabkan pengguna hilang kepercayaan terhadap syarikat tersebut. Isu yang keempat adalah penipuan penjualan online, di mana penjual menyediakan barang yang tidak berkualiti dan maklumat barangan yang tidak lengkap. Akhir sekali, isu berkaitan berita dan laman rasmi palsu. Hal ini disebabkan oleh tindakan skamer yang tidak melepaskan peluang untuk mengambil kesempatan terhadap pandemik ini dengan menggunakan gelaran sebagai pegawai bank, pihak berkuasa dan agensi-agensi tertentu. Seterusnya adalah bahagian gerakan pengguna dan isu-isu berkaitan. Yang pertama adalah gerakan kepenggunaan. Gerakan kepenggunaan ditubuhkan dengan mempunyai objektif untuk meningkatkan kesedaran dan perlindungan pengguna melalui latihan, pendidikan kepenggunaan serta penyediaan sumber maklumat yang berkaitan. Seterusnya, untuk membangunkan gerakan kepenggunaan yang lebih berkesan dan menguruskan aduan-aduan pengguna secara efisien. Yang kedua pula adalah Majlis Gerakan Pengguna Kebangsaan. Antara tujuan penubuhan dan fungsi majlis ini adalah untuk menimbang isu-isu kepenggunaan, menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti kepenggunaan di peringkat negeri dan daerah, serta berperanan sebagai badan perantaraan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri dalam bidang kepenggunaan. Kemudian, yang ketiga adalah gerakan pengguna negeri yang ditubuhkan untuk menyediakan satu forum bagi membincangkan langkah untuk mengatasi masalah pengguna di peringkat negeri. Bukan setakat di peringkat negeri sahaja, malahan terdapat juga gerakan pengguna di peringkat daerah yang merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti kepenggunaan di peringkat daerah. Bukan itu sahaja, gerakan pengguna daerah ini turut membantu menyiasat dan mengemukakan isu-isu kepenggunaan di peringkat daerah serta membantu menggerakkan skuad pengguna. Yang terakhir sekali adalah gerakan pengguna siswa yang dahulunya dikenali sebagai Kelab Pengguna Institusi Pengajian Tinggi. Gerakan ini dianggotai oleh pelajar-pelajar IPT. Gerakan pengguna siswa ini bertujuan untuk saling bekerjasama, bantu-membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai matlamat yang ditetapkan bersama dalam hal-hal kepenggunaan. Seterusnya, antara isu yang sering terjadi kepada pengguna adalah penipuan perkhidmatan, penipuan harga, penipuan transaksi internet, tiada tanda harga, penipuan perjanjian sewa beli dan perkhidmatan telekomunikasi. Bagi meningkatkan kesedaran kepenggunaan, terdapat banyak pihak yang memainkan peranan masing-masing untuk menjamin kesejahteraan dan kebajikan pengguna. Yang pertama, peranan dan komitmen dari pihak masyarakat. Setiap individu perlu mempunyai kesedaran untuk mengkritik sekiranya berlaku sebarang penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap hak-hak pengguna. Sebagai contoh, kenaikan harga minyak. Jika peranan dan tanggungjawab ini dilakukan secara kolektif, sudah pasti ia mampu untuk mempengaruhi pasaran barang kini. Selain itu, sebagai seorang pengguna, kita haruslah mengetahui hak-hak pengguna apabila berhadapan dengan usahawan atau terlibat dengan sebarang transaksi yang mencurigakan. Pengguna perlu melaporkan sebarang penipuan transaksi kepada badan-badan yang bertanggungjawab seperti KPDNHJP, Tribunal Tuntutan Pengguna atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Pengguna perlu bijak berurus niaga dengan memilih peniaga dalam talian yang terbukti diyakini melalui paparan logo SSM BizTrust dari portal jualan produk mereka. Seterusnya, peranan dan komitmen dari pihak persatuan iaitu persatuan pengguna memainkan peranan sangat penting untuk membantu pengguna mengatasi masalah penipuan oleh penjual. Kebanyakan pengguna kurang cakna berkaitan hak-hak kepenggunaan. Jadi, persatuan pengguna perlu menjelaskan dan menerangkan hak serta kepentingan pengguna dengan lebih mendalam. Seterusnya, Persatuan Pengguna bertanggungjawab untuk mengadakan kempen penerangan dalam kalangan pelajar, terutama sekali pelajar sekolah agar ramai orang terdidik sejak mereka kecil lagi. Selain itu, Persatuan Pengguna merupakan tempat untuk pengguna rujuk sekiranya mempunyai masalah dengan peniaga setelah membeli produk atau barangan mereka. Persatuan Pengguna juga berperanan untuk memberi nasihat kepada pengguna untuk mengambil langkah susulan menangani masalah mereka.
Seterusnya, peranan dan komitmen dari pihak kerajaan iaitu KPDN HAP. Penubuhan KPDN HAP adalah untuk menggalakkan pembangunan perdagangan dalam negeri yang beretika dan melindungi kepentingan pengguna. Antara peranan yang dimainkan oleh KPDN HAP adalah untuk menggubal dan mengkaji dasar dan strategi berkaitan dengan pembangunan perdagangan dalam negeri dan berkaitan dengan kepenggunaan. Mereka juga menentukan dan memantau harga barang-barang perlu, melesankan penjualan dan pengedaran barang-barang perlu. Sepanjang tempoh pandemik COVID-19, KPDN HAP berperanan untuk memudahkan urusan perniagaan untuk para peniaga supaya mereka terus bertahan. Bagi peranan dan komitmen syarikat korporat iaitu Ajinomoto pula, mereka menawarkan produk serta perkhidmatan yang inovatif berdasarkan piawaian dan berkualiti tinggi untuk kepuasan pengguna. Pihak syarikat akan sentiasa memastikan para pekerja mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi mencegahkan penularan virus COVID-19. Dengan kerjasama dari pelbagai pihak yang berkepentingan, syarikat melaksanakan inisiatif yang berasaskan makanan dan khasiat di negara ini untuk menyumbang kepada masyarakat yang sihat dan cergas. Bagi bahagiannya seterusnya adalah cabarannya dihadapi dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Kita lihat yang pertama iaitu cabarannya dihadapi oleh masyarakat di mana mereka sering menjadi mangsa penipuan atas talian. Hal ini disebabkan kerana mereka mudah terpedaya dengan iklan yang menarik perhatian dan sikap sesetengah penjual yang ingin mengambil kesempatan untuk tidak berlaku jujur dalam perniagaan. Seterusnya, cabarannya dihadapi oleh pihak persatuan iaitu Gerakan Pengguna Siswa dan Kelab Pengguna Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya. Mereka menyatakan bahawa dalam tempoh ini, program yang dijalankan secara atas talian kurang mendapat sambutan berbanding dengan program secara bersemuka. Tambahan pula, dengan masalah baru mereka adalah berkaitan dengan pembelajaran atas talian yang menyukarkan mereka untuk menyelesaikannya di atas faktor terbatas untuk berhubung dengan pihak atasan. Selain itu, Kolej Tingkatan 6 Petaling Jaya pula terpaksa menangguhkan aktiviti terbesar mereka iaitu projek mengutip pakaian terpakai untuk didermakan kepada golongan yang memerlukan. Dari sudut pihak kerajaan pula iaitu KPDN HAP, mereka menyatakan bahawa ketidakpatuhan SOP merupakan cabaran besar bagi mereka. Mereka harus memastikan masyarakat untuk mematuhi SOP dengan melakukan pelbagai cara, tidak kira melalui media sosial, berita, radio dan sebagainya. Mereka juga menghadapi kemarahan rakyat terhadap isu harga pelitup muka yang tinggi dan mereka terpaksa mengawal harga untuk memastikan bekalan sentiasa ada di pasaran. Bagi pihak syarikat korporat pula, iaitu syarikat Ajinomoto, menyatakan cabaran mereka adalah apabila industri tidak dapat merentas sempadan negara untuk mendapatkan bekalan dari pembekal baru. Seterusnya ialah cadangan untuk penambahbaikan. Sebagai contohnya, ketika ingin membuat pembelian dalam talian, pengguna seharusnya menyimak dan membaca ulasan berkenaan sesuatu barang yang hendak dibeli. Pengguna boleh mengkaji semula di bahagian pelanggan yang pernah membeli barang tersebut. Sikap tidak ingin ambil tahu akan memberi peluang kepada penjual yang tidak berlaku jujur ketika membuat pengiklanan berkenaan barang tersebut. Seterusnya, sikap ibu bapa yang tidak memberi pendedahan kepada isu pengguna. Membantras isu pengguna haruslah terdedah kepada golongan muda. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak berkenaan isu kepenggunaan agar generasi seterusnya tidak mudah tertipu dan ambil mudah berkenaan isu ini. Media massa juga tidak kurang peranannya dalam hal ini. Pihak-pihak yang terbukti tidak bertanggungjawab melakukan penyelewengan atau pelanggaran undang-undang yang membabitkan penggunaan seharusnya disiarkan secara telus dan tanpa bersinggung supaya pihak-pihak lain yang berniat melakukan perkara yang tersebut berasa gerun untuk melakukan perkara yang sama. Selain itu, program pendidikan kepenggunaan juga patut diwajibkan di semua sekolah bermula dari peringkat sekolah rendah sehingga ke peringkat institusi pengajian tinggi. Guru-guru sekolah juga perlu dilengkapi dengan pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kepenggunaan untuk disebarkan dan ditanam kepada pelajar-pelajar. Selain daripada itu, kerajaan adalah bertanggungjawab untuk melindungi pengguna daripada penipuan atau penyelewengan berkenaan isu kepenggunaan. Oleh yang demikian, adalah penting untuk kerajaan memastikan undang-undang yang sedia ada dikuatkuasakan dengan sempurna dan seandainya terdapat kelompongan dalam undang-undang tersebut, maka ia perlu dikaji dan dikemaskan agar dapat melahirkan satu set undang-undang yang benar, berkesan dan efektif. Selanjutnya, jelas sekali ketika pandemik COVID-19 sukar untuk pihak tertentu melaksanakan penyampaian maklumat atau kesedaran kepada masyarakat. Pihak tertentu boleh melakukan webinar di platform atas talian contohnya seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet dan lain-lain. Hal ini akan memudahkan pengguna atau masyarakat mendapat maklumat berkenaan isu kepenggunaan. Perlindungan pengguna menjadi salah
satu peranan yang amat mencabar pada hari ini. KPD dan HCP memainkan peranan utama dalam aspek ini. Usaha untuk membantas isu kepenggunaan ini memerlukan kerjasama yang berbentuk dua hala daripada masyarakat dan juga pihak kerajaan. Berdasarkan kepada penulisan kami, dapat disimpulkan bahawa terdapat pelbagai isu yang dihadapi ketika COVID-19. Antara isunya adalah harga barang meningkat seperti harga minyak masak meningkat, kuantiti barang yang tidak mencukupi dan menyebabkan panik buying, syarikat penghantaran yang memberi servis kurang memuaskan, contoh seperti perkhidmatan kurier oleh JNT yang membaling-baling barang pelanggan, penipuan penjualan dalam talian seperti menjual barang rosak dan tidak berkualiti seperti yang diiklankan, dan akhir sekali ialah berita palsu berkenaan berita dalam laman rasmi palsu yang melibatkan aduan pembelian barangan dalam talian dengan memperkenalkan diri sebagai individu berjawatan pegawai dalam sektor kerajaan maupun swasta. Akhir sekali, kuasa yang dimiliki oleh pengguna sebenarnya amatlah besar. Pengguna mampu mencorakkan pola permintaan di pasaran. Hak pengguna yang diiktiraf sejagat mampu membentuk senario perdagangan dalam kalangan peniaga dan mencorak ekonomi negara. Oleh itu, setiap pengguna wajar memainkan peranan masing-masing kerana usaha untuk memartabatkan pengguna Indonesia ke satu tahap yang lebih tinggi ini memerlukan pelibatan semua pihak. Oleh itu, sekian daripada kami.